عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini saya rasa mungkin julung-julung kalilah selepas kita bercuti akan kita bersua kembali pada pagi ini. Jadi kita akan sambung pada muka surat 290 di bawah tajuk peringkat godaan yang mengganggu kita, yang menggoda kita dalam melakukan ibadah. Nak buat ibadah, maka kita akan diganggu. Antara yang mengganggunya, kita akan berfikir tentang apa dia kata masalah rezeki dan juga tuntutan hawa nafsu. Akan itu yang menyebabkan seseorang itu terganggu untuk melakukan ibadah. Antara nak buat ibadah akan dengan nak jaga kedai, akan nak masuk kebun, akan nak jaga tanaman dan sebagainya, menyebabkan ibadah kita terganggu. Dahlah kita boleh jadi lewat nak buat ibadah, akan tak ada nak baca Quran, nak sembahyang. Sebab apa? Sebab nak menguruskan kebun, akan nak menguruskan perniagaan dan sebagainya. Waktu tu dah terganggu. Dalam sembahyang pun terganggu juga lagi. Akan tengah-tengah sembahyang duk fikir nak cat rumah warna apa dia. Akan mana sebab apa? Sebab kehendak nafsu tu. Nafsu ingat nak tukar color rumah, nak tukar color rumah, nak buat color lain. Akan sebelum tu pun duk sibuk dah cari cat, nak cat warna apa dia. Akan sehingga waktu kita lewat dah. Akan baca Quran tak ada, sembahyang dah lewat. Akan itu di luar sembahyang. Dalam sembahyang pula duk fikir pula nak cat warna apa dia. Akan kalau ni kan gini, duk sembahyang nampak cat dalam kepala. Akan warna kuning ke, warna hijau ke, warna putih ke. Akan itu yang mengganggu kita ibadah. Baik. Jadi dikatakan bahawa untuk mengelak daripada godaan tersebut, kita kena tawakal. Sebab dia kata yang pertama sekali masalah rezeki dan tuntutan hawa nafsu. Rezeki itu hak selalunya orang duk sibuk, akan duk sibuk kalau tu masalah rezeki. Macam manalah. Baik, jadi dia kata penawar dia, ubat dia tawakal. Kita ulang balik sikit daripada hak sebelum-sebelum ni. Akan bila mana seseorang itu bertawakal, tawakal kepada Allah Taala. Sebab dikatakan bahawa rezeki itu urusan Tuhan, iaitu urusan Allah Subhanahu wa taala, akan bukan urusan kita. Dan kita banyak kalilah disebut bahawa rezeki seseorang itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak ia berada di alam kandungan. Akan kita duduk dalam perut lagi, Allah Taala dah tulis dah masalah rezeki kita. Akan banyak mana. Akan kalau orang tu Allah Taala takdirkan dia menjadi orang senang, maka Allah Taala permudahkan urusan hidup dia. Akan dia belajar, akan berjaya, boleh kerja. Akan ada orang yang kita kata tak belajar tinggi pun tapi mendapat kesenangan. Sebab apa? Sebab rezeki ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada pun yang kita ada usaha tu, usaha dia kata bab lain. Akan usaha sebab apa? Sebab Allah Taala suruh. Akan belum tentu kita dapat dengan apa yang kita usahakan. Belum tentu. Akan cuma selalunya gitulah Allah Taala beri dengan apa yang kita usaha. Selalunya kita usaha kita dapat. Tetapi tidak semestinya. Manakala Allah Taala nak beri cara tu, Allah Taala jadikan kita berusaha ke arah itu. Bila mana kita berusaha, contoh kita kata kita mendapat hasil kebun. Maka kita diberi tanah oleh Allah Taala, kita ada semangat untuk nak mengusahakan tanah tersebut. Kita ada semangat, kita ada semangat, ada kerajinan, ada pula idea nak tanam apa dia. Nak tanam tola ke, tanam tembikai ke, tanam timun ke, tanam mana-mana, ada keinginan. Dan Allah Taala jadikan tumbuhan kita subur. Sebab apa? Sebab Allah Taala nak beri rezeki kepada kita melalui cara tu. Ada waktu-waktunya Allah Taala uji, tidak diberi dengan cara yang kita usahakan, tetapi diberi dengan cara lain. Contoh mudah yang berlaku baru-baru ni musim Covid kan. Ramai orang yang kehilangan kerja, tak dapat daripada sumber-sumber biasa, dapat melalui sumber lain pula. Tak dapat ni, maka dia usaha. Ada orang dia kerja sebagai pelayan restoran bila mana kena bencana baru ni, kena diuji oleh Allah Taala gitu,
kedai tak boleh buka, maka dia usaha cara lain, pergi cari ikan dan sebagainya, akan menjala ikan, dapat ikan, boleh jual ikan, hasil kot tu pula. Baik, jadi dikatakan tawakal. Maka diceritalah masalah rezeki itu, tentang urusan Tuhan dan sebagainya. Nabi juga dikatakan setelah diangkat menjadi rasul, Nabi kita diangkat menjadi rasul setelah dia berusia 40 tahun, akan tak ada dah kerja-kerja dia buat, mana nampak kerja-kerja dunia, akan kerja yang dikatakan belau kambing, iaitu sebelum rasul, sebelum diangkat menjadi rasul, berniaga dengan harta Siti Khadijah itu juga sebelum menjadi rasul. Selepas menjadi rasul, maka tak adalah kerja-kerja dakwah Islam. Sebab itu dikatakan bahawa mana pekerjaan itu tidak dilarang, cuma dibolehkan, bukan wajib, cuma dibolehkan, supaya kita nampak rezeki itu bab lain dan juga usaha itu bab lain, satu bab yang lain. Maka dalam nak kita kata mendapat rezeki yang baik, hendaklah kita jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha mengikut apa yang Allah Taala perintahkan, supaya kita dapat hasil-hasil yang baik. Dan bila mana hubungan kita dengan Allah Taala rapat, mudahlah, akan senanglah kehidupan kita. Seperti mana kita lihat hari ini, terdedah jelas dah kepada kita kehidupan para soleh, orang-orang soleh, orang di kalangan ulama ahli sufi dan sebagainya, bagaimana mereka ini mengerjakan perintah-perintah Allah Taala, tetapi dari sudut rezekinya mewah, melimpah ruah. Kalau kita kata seorang tok guru tu, tok guru pondok selalunya kebun tak ada, tetapi hasil kebun sentiasa dapat. Tak tanam durian, boleh makan durian. Yang tipu kadang-kadang terpercik juga kepada kita. Kita pun kan ada, siapa sini yang ada tanam pokok Melaka? Tak ada kan? Tapi boleh makan buah Melaka. Siapa sini tak pernah makan buah Melaka? Walaupun dia tak pandai buat, dia tak tahu buat, tapi boleh makan. Sebab apa? Sebab dah rezeki dia. Allah Ta'ala dah tulis dah. Dia tak pernah, jangankan nak tanam pokok Melaka pun tak kenal. Macam mana pokok Melaka? Dia kata buah Melaka ni antara buah yang tak ada pokok. Ada pokok, ada. Tu asal usul negeri Melaka. Berasal daripada pokok Melaka. Orang tanya macam mana pokok Melaka? Tak tahu macam mana pokok, tapi buah dia ada. Cuma buah Melaka tu tak diambil daripada pokok tu lah. Jangan tunggu pergi bawah pokok, tunggu tak gugur pun buah, dia kata. Sebab buah Melaka tu jenis lain sikit. Dia jenis masak pelik, masak dia naik ke atas. Masak naik ke atas. Biasa kalau buah durian ke apa, dia masak dia luruh ke bawah. Ini masak naik. Mana antara hak pelik tu pelik, tapi dah dijadikan, ditakdirkan rezeki kita dapat. Baik, jadi daripada situ banyaklah dia hurai dulu masalah rezeki dan sebagainya. Maka kita kalau ikutkan kitabnya, dia dah nak masuk kepada nak kait dengan arti tafwid pula. Nak faham arti tafwid. Tafwid ni maksud dia apa dia? Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya boleh faham gitu. Sebab apa? Sebab kalau selalunya kita cerita masalah rezeki dan sebagainya, orang akan kata pula, kalau gitu tak payahlah usaha, tak payah buatlah, tunggu je. Mana nak serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa usaha, yang tu juga salah. Yang tu juga tidak dibenarkan oleh agama. Sebab tu bila mana kita berusaha nak diasingkan daripada rezeki tadi, usaha sebab apa? Usaha sebab Allah Taala suruh. Bila mana Allah Taala suruh, bermakna kita melakukan ibadah, melakukan sesuatu yang Allah Taala perintah, itu adalah ibadah. Jadi usaha kita biar sama macam sembahyang kita. Kita sembahyang kerana Allah Taala. Sewaktu kita sembahyang, jangan kita melakukan perkara yang Allah Taala larang. Sebab dalam sembahyang pun dia ada istilah disebut sebagai istilah mencuri, istilah yang Allah Taala larang. Mana perbuatan yang Allah Taala larang diistilahkan seperti mencuri dalam sembahyang. Macam mana orang yang mencuri dalam sembahyang? Kalau di luar sembahyang pun salah, dalam sembahyang pun dikira salah. Mencuri dalam sembahyang ni dikatakan bahawa orang yang sembahyang tak ada tamak ni rokok dia cepat, macam sembahyang tarawih 23 rakaat berapa minit? 7 minit 23 rakaat. Dikatakan macam itulah mencuri dalam sembahyang yang tak ada tamak ni. Kan ada seorang Indonesia tu, dia buat lagu, mana dia minta lah ulama-ulama yang bijak pandai ni tegur perkara tersebut, dia dipanggil sebagai istilah musii'us solah. Baik, jadi nak faham masalah tafwid ni, sebab bila mana kita tengok itu tak payah usaha, tak nak kena faham tu. Dia kata kena faham, nak faham arti tafwid dan juga hukum dia, kena lihat kepada dua perkara.
Akan nak tengok kepada dua perkara ini, kita boleh rujuk pada muka surat 287. Bahagian pertama dia kata tempat nak serah tu. Tempat serah, tempat nak serah sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hukum dia. Jadi hak tu saja pun terbahagi kepada tiga. Tempat nak serah pun terbahagi kepada tiga. Yang mana pertamanya dia kata sesuatu yang kita dah tahu dah tak molek. Sesuatu yang tak baik. Yang tu tak boleh serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tahu dah buat ni memang Allah Taala larang, Allah Taala murka, mendapat dosa, tak boleh serah. Apa ni rezeki dia tahu Allah Taala bagi rezeki, tapi usaha cara jahat, mencuri, tipu orang, serahlah kepada Allah. Tak boleh. Yang tu tak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tentu dah baik, sesuatu yang baik, yang tu boleh serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna buat yang baik itu mana perkara yang Allah Taala redha, yang tu boleh serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya yang tak pasti, yang tidak ada kepastian baik ke tak baik, yang tu juga tak boleh serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang kita tak pasti lagi, maka kita buat, kemudian kita mengharap, kita mengharap pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita kena buat, lepas tu kita mengharap baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita kata orang yang bekerja, berusaha untuk dapat, kita kata rezeki lah, untuk dapat hasil dan sebagainya. Belum tentu baik, kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Jadi kita buat, maknanya buat dulu, kemudian selebihnya serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mana kita ada usaha, kalau Allah kata baik, baiklah. Kalau tak baik, tak baiklah. Boleh jadi dapat hasil, boleh jadi tak dapat hasil. Tetapi apa yang Allah tak takdirkan kepada kita, walaupun kita nampak tak baik, sebenarnya semuanya baik. Kita tanam terung dimakan oleh kera. Tak baik ke? Baik tu. Bukan tak baik. Kita tanam tanam kacang panjang lah contohnya. Hasilnya tak dapat, dimakan oleh kera juga. Baik ke tak baik? Baik. Cuba kita bayangkan, katakanlah kita dapat hasil tersebut. Dapatlah kacang panjang. Maka kita pun makanlah kacang tersebut. Gorengnya, gulainya, macam-macam. Bila mana banyak makan kacang ni, sudah sakit angin pula. Sudah sakit angin. Bila mana dah sakit angin, nak buat ibadat pun terganggu. Mana adakah kita nak sakit angin tu? Katanya orang dah tentu tak nak dah. Dah tentu tak nak. Ibadat pun terganggu dengan sebab sakit tersebut. Dengan sebab apa? Sebab kita usaha dapat apa yang kita usahakan. Baik. Kalau dimakan oleh kera, tak dapat. Bila mana tak dapat, dia langsung tak dapat tak? Bukan langsung tak dapat, dia dapat. Apa yang dia dapat? Dapat pahala. Mana baik? Pahala dengan makan kacang. Nak pahala kau, nak makan kacang. Makan kacang hak dunianya. Pahala kita boleh bawa sampai ke akhirat. Bahkan pula tak sakit angin pula tu. Pahala dapat, boleh buat ibadah dengan selesa, tak sakit. Mana sebenarnya yang tu lebih baik. Cuma oleh kerana kebanyakan manusia, dia duk nampak bila mana usaha dapat, makna dia gabung sekali rezeki dengan apa dia usaha dia. Kan biasa orang kata kalau tak bekerja nak makan apa dia. Walau sama je orang kerja, kau orang tak kerja, kau makan nasi juga. Orang tak kerja pun makan nasi. Bukannya kita oleh kerana kamu tak kerja makan kayu lah. Orang tak kerja ni makan kayu, orang makan kayu, orang tak kerja tak makan nasi juga. Baik. Jadi kita duk gabung sekali sehingga usaha dapat. Sebab tu bila kita usaha tak dapat, kita akan jadi sedih, kita akan jadi nak marah kalau dicuri oleh orang, diambil oleh kera, kita akan sumpah seranah. Dia kata apa, menatang kera. Kalau kita dengar ada orang kata macam tu, kita boleh angkat ibu jari, betul. Jadi dia ni kalau periksa pun lulus. Sebab apa? Sebab kera tu memang binatang. Kera tu bukan jenis makhluk, jenis binatang. Dia kata binatang punya kera. Betul. Sebab apa? Sebab kera tu memang binatang lah. Baik. Dikatakan bahawa orang yang sabar ini sesuatu yang dia tanam dimakan oleh ular, oleh serangga, burung dan sebagainya, maka yang dia dapat pahala asalkan dia redha. Mana Allah Taala nak beri kepada sesuatu yang baik. Rezeki Allah Taala dah tentu dah. Tak dapat dengan cara tu, boleh jadi Allah Taala beri dengan cara lain. Macam kita tengok orang tu yang tidak dimimpi lah oleh kebanyakan orang pada musim Covid tu. Dia tak mimpi dapat bantuan, tiba-tiba dapat bantuan.
akan Allah Taala gerak hati-hati orang lain akan merasa penderitaan kesusahan orang lain, sehingga akan mereka kumpul dana dan sebagainya, hantar ke rumah tu, hantar ke rumah orang ni. Kawan pun dia tak ada pula malam tu, kalau kita tanya rasanya dia pun tidak berdoa kepada Allah Taala, ya Allah berikanlah kepada aku beras 10 kilo. Ada orang kita beri bantuan tu, dia berdoa macam tu. Cuba tanya, cek balik. Jumpa orang yang kita hantar bantuan, jumpa dia minta tak malam tu berdoa, minta dapat beras, dapat susu, dapat gula dan sebagainya. Tak minta. Akan dia tak minta, tapi dah ditakdirkan dia, akan dia mana rezeki itu akan datang ke rumah. Seperti mana Nabi dikatakan dalam kitab kita dulu, Nabi pernah sebut kepada seorang peminta sedekah. Akan dikatakan kalau dia tak minta pun, kalau rezeki itu hak dia, rezeki itu akan datang kepada dia. Jadi buat apa minta, buat malu ya. Duk minta buat malu muka ya. Akan kena hina kepala orang dan sebagainya. Akan mana kalau tak minta pun ditakdirkan satu hak kita, akan dia akan datang ke rumah kita. Akan saya baru ni musim durian. Akan masa tu saya dulu di Ipoh. Akan di Ipoh di tengah-tengah pekan tak ada kebun durian. Dan pokok durian pun saya pun tak tahu pokok durian hak mana satu. Apatah lagi nak buah baju. Tiba-tiba ada orang telefon. Akan ustaz ada kat mana ni? Saya pergi Ipoh itu nak sebab nak ambil tarikh apa ni, Pak Mutua dia kena pergi hospital jumpa doktor oleh kerana PKP tu. Akan tarikh tu tak boleh pergi nak pergi ambil tarikh ya. Akan pergilah ke sana, pergi pula silat pula masa sampai sana rehat, ingatkan tutup. Akan cuma rehat, tunggu dulu, nak tunggu balik jauh. Akan tunggu depan depan apa ke nama pasar Tesco. Akan sebab ada anak kecil tak boleh keluar dulu dalam tu. Akan baik, dalam perjalanan tu ada orang telefon, dia kata nak hantar buah. Akan nak hantar buah. Saya kat mana? Kat Ipoh. Akan bila balik? Saya kata petani balik lah. Dia kata nak hantar buah. Akan saya kata tak apalah, letak dulu. Akan balik tu akan ada 3 biji kat rumah. Akan tak macam mana durian dia boleh lurus sampai ke rumah saya. Akan dia saya tak pernah maknanya saya tak pernah tengok pokok durian dia. Akan apatah lagi bubuh baja. Akan tiba-tiba dah ada rezeki tu, akan dah jadi rezeki, akan dia boleh lurus sana, datang duduk depan rumah. Akan siap balut dengan kain lagi. Sebab apa? Sebab kawasan rumah saya tu kera banyak, jadi takut dicuri oleh kera. Akan maka dia balut dengan kain, tutup pula dengan kereta kereta sorong baby ni orang panggil apa dah? Stroller ke apa? Stroller kan. Kadang-kadang tu yang hak tu hak dia belajar berjalan tu orang panggil walker dah. Hari tu saya nak beli benda tu tak tahu nama. Akan pergi, nasib baik dia ada gantung-gantung tunjuk nak jenis ni. Ada orang tu sebut baru tahu nama, sebab dia nama bendanya fungsi dia di ruang tu je. Kalau budak tu stroller kan, kalau orang tua dia panggil kursi roda. Akan kursi roda itu kok Melayu. Budak panggil orang putih pula. Akan sama-sama tadak juga naik atas tu, kita pun tadak kan. Kalau orang tu dah uzur lah, kita kata di hospital tu dipanggil apa? Wheelchair. Akan wheelchair tu kan, wheel tu bukan tayar kan. Akan chair tu kan kursi kan. Kursi tayar, kursi roda lah. Akan baik. Mana ada peringkat tua pun naik kursi roda juga. Budak-budak pun naik tu juga. Baik. Jadi dikait bahawa kalau rezeki tu dia akan datang. Macam kita kata musim PKP yang kita buat hantar bantuan dan sebagainya. Akan yang dapat tu tak pernah minta pun nak berah dan sebagainya, tapi kalau dah rezeki dia akan dapat. Baik, tapi oleh kerana kita ni biasa kita duk ingat usaha dapat tu, bila tak dapat kita akan rasa susah hati, kita akan rasa geram, nak marah. Kan sebenarnya Allah Taala nak beri hak baik kepada kita, tapi kita tak pilih hak baik tu, kita ambil hak kurang baik. Akan sehingga pahala yang Allah Taala beri kita leburkan, hilang gitu dengan sumpah seranoh dan sebagainya, rugi saja. Baik, itu bahagian yang pertama. Panjang pula mukadimah dia. Sebab apa? Sebab dah cuti lama kan. Mukadimah panjang sikit, nak ulang balik sebab kita nak sambung yang kedua ni. Dia kata nak faham tafwid dan juga hukum dia, kena faham 2 perkara. Pertama, akan tempat tu terbahagi kepada 3. Tempat nak serah kepada Allah Taala terbahagi kepada 3. Yang serah kepada Allah Taala, akan yang tentu baik serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak pasti lagi tak boleh serah kepada Allah Taala. Kita usaha-usaha, kemudian kalau tak berjaya, makna kelemahan itu sandar kepada diri kita. Jangan sandar kepada Allah Ta'ala. Jangan jadi macam setengah-setengah orang. Bila mana hasil kebun dia menjadi, akan dia mendabik dada. Tengoklah siapa dia pula akan belajar dengan bahagian pertanian dan sebagainya. Baja ni baja cak apa dia beli gini-gini dan sebagainya. Dia bangga mendabik dada bahawa kejayaan dia. Sebab apa? Hasil tanaman dia menjadi.
tengok siapa dia buat tanam, tangan orang tu kena tengok juga, dia kata kena tengok juga orang hak menanam dan sebagainya. Akan bila mana tak menjadi, Allah tak ada rezeki hari ni, akan makna dia kata takdir Allah Taala. Baru sandar kepada Allah Taala. Ini dikatakan tak berapa kenalah. Akan dari sudut adab dengan Allah Taala tu, dia panggil macam tak beradab. Akan kita kena buat seperti mana apa yang Allah Taala sebut dalam suratul Kahfi. Akan surah Kahfi ni memang dari sudut hakikat takdir memang semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita nampak baik, kita nampak buruk, yang kita tak suka, kita suka, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari sudut adab itu, kalau dalam surah Kahfi bagaimana bila mana Allah Taala memerintahkan Nabi Musa akan pergi ke berjalan di kawasan pesisir pantai, tepi pantai itu akan untuk mencari seorang yang dia boleh belajar. Akan sebab disebut dalam tafsir Ibnu Katsir bahawa Nabi Musa ni pernah tanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tanya Allah Taala orang yang macam mana akan Allah Taala suka. Orang yang Allah Taala suka tu macam mana? Orang jenis macam mana? Maka Allah Taala kata orang yang dia suka adalah orang yang menambah ilmu. Akan orang yang tambah ilmu. Dia dah ada ilmu, akan kemudian belajar pula lagi dengan orang, belajar lagi dengan orang. Dan Nabi Musa ni kata dia lah orang yang alim pada zaman itu. Akan orang yang alim akan terkenal, pergi mana-mana pun orang nak belajar dengan dia. Akan bila mana gitu macam mana dia nak belajar dengan orang, sebab orang pun nak belajar dengan dia. Maka dia tanya Allah Taala, adakah lagi orang yang lebih alim berbanding dengan dia ni, yang lebih alim daripada dia untuk dia belajar. Akan maka tu Allah Taala perintahkan Nabi Musa supaya pergi akan ke pantai itu berjalan sehingga bertemu dengan pertemuan dua laut itu. Akan maka dia pun pergilah bersama dengan pembantu dia pergi akan sehingga sampai di situ dia ada singgah makan. Dan di situlah dikatakan pembantu dia tengok ikan hak dia bawa tu, akan hak dia bawa ikan tu keluar daripada bekas, kalau kita kata bawa sinyal lah, akan ikan tu boleh jadi ikan dah masuk lah. Kalau ikan tu tak masuk lagi tak pelik, sebab sedangkan dalam ayat tu Allah dah kata ajabah, dengan cara takjub pelik. Akan ikan hak masuk boleh melompat keluar, itu pelik tu. Akan kecuali bagi mereka-mereka hak tak biasa makan dengan sudu garpu, itu keluar juga, tu tak pelik lah yang tu. Akan ayam goreng, ayam dah goreng dah, akan tiba-tiba boleh keluar daripada pinggan. Akan sebab apa ni? Sebab tak biasa guna sudu dan garpu, cucuk-cucuk pun melompat. Yang tu tak pelik. Walaupun ikan tu dah masuk, ayam tu dah masuk, tu tak pelik. Akan ini keluar masuk dalam laut. Yang orang dulu kata, orang dululah wallahualam betul tak betul, orang dulu kata ikan sebelah tu, akan itulah dia ikan yang dimakan oleh Nabi Musa, akan tinggal sebelah, akan kemudian sebelah lagi masuk dalam laut, jadi hidup balik. Kan ada istilah ikan sebelah tu, tu wallahualam betul tak betul. Baik, jadi bila mana dah singgah situ, akan dia rehat, kemudian dia teruskan perjalanan sehingga satu tempat dia pun minta makanan dengan pembantu dia. Akan maka pembantu dia kata terlupa nak beritahu, akan wama ansanihu illa syaitan an azkurah. Dia kata yang melupakan dia syaitan yang mengganggu dia, menjadikan dia lupa. Akan mana tidak dikatakan Allah Taala tak. Akan yang melupakan dia syaitan punya kejualan menyebabkan dia tak ingat. Akan makna disandarkan kepada syaitan. Hak buruk-buruk tu sandar kepada syaitan. Akan sedangkan hakikatnya memang takdir Allah Taala tulis dah, orang ni akan lupa sini, orang ni akan ingat di sini, akan jadi gini dan sebagainya. Hakikat. Tetapi bab tak malik ni, yang buruk ni dari sudut adab dengan Allah Taala, maka akan tak kenalah kita kata buruk-buruk surah kepada Allah Subhanahu, sandar kepada Allah Taala. Ni Allah Taala akan dia tu dari sudut hakikat memanglah macam tu. Cuma dari sudut adab itu. Akan dia sama juga kalau kita tengok dalam kitab contoh dalam kitab Nahwu pun, akan dia nak kait dengan adab itu, adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab kita kata amil jazam, akan ada belajar Nahwu, sudah baca bahasa Arab kan. Akan amil jazam, akan dia kata apa dia antara amil jazam, huruf yang menjazamkan fi'il mudhari'. Masuk dia fi'il mudhari' itu akan jadi jazam. Akan apa dia? Lam, lamma, alam, alamma, lamul amri wad du'a. Tu. Lamul amri wad du'a. Lam pada fi'il amar, akan kerana menunjukkan perintah. Liya'lam contohnya, liya'lam. Ya'lam dibaca mati, asalnya ya'lamu, tapi kerana masuk li, akan lam tu lamul amri dipanggil. Akan mana liya'lam, maknanya satu perintah, akan satu perintah supaya tahu, ambil tahu. Akan kemudian wa doa, lam pada doa, huruf lam pada doa. Akan dia kalau ikutkan pada orang perintah juga, tapi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dia panggil doa, minta. Akan lamul amri,
Kemudian la fin nahyi wa du'a. La pada fi'il nahi dan juga pada doa. Kalau pada orang la tu sama je, tetapi terhadap Allah Taala dia panggil doa. Macam doa ni dia sama juga dengan minta lah minta. Akan dengan orang kita panggil minta. Akan kita panggil minta ataupun arahan supaya dia buat gini. Akan dengan Allah Taala kita panggil doa. Akan makna kalau orang tu mengarahkan buat gini, Allah Taala kita mengarahkan dia ampun dosa kita gitu. Akan tapi tak sebut sebagai arahan, dia panggil tak sebut sebagai ni, dia panggil sebagai permintaan, sebagai doa. Doa ni daripada ke bawah naik ke atas. Kalau dari atas turun ke bawah itu panggil perintah. Baik. Kemudian nak tengok yang kedua, akan bahagian yang kedua dan sikit lagi tu. Kau nak habis masa dah. Akan sebab mukadimah panjang sebab kita pun akan dah cuti lama gitu. Kalau nak tu kena rujuk balik dalam FB buat dulu live yang masa gitu tu. Agak. Baik, kita tengok sikit bahagian yang kedua nak faham masalah tafwid dan juga hukum dia. Qala al-musannifu rahimallahu taala bahagian kedua, arti berserah diri kepada Allah Taala, ta'rif serta lawan dia. Salah seorang guru kami mengatakan dalam memilih mana yang baik dari perkara-perkara yang belum pasti, hendaklah diserahkan kepada yang berhak iaitu Allah Taala, Tuhan sekalian alam. Ini dari sudut kita kata pandangan, dia kata arti serah tu. Arti serah diri, arti tafwid tu akan dan juga lawan dia. Maka dia ambil pandangan seorang guru ni kata dalam memilih mana baik, nak pilih akan. Bila nak tadi hak yang dikatakan tak boleh serah itu kita buat dalam usaha dan dalam memilih akan. Dan nak pilih kita tak tahu baik ke tak baik. Yang tu kena serah kepada Allah Taala. Setelah mana kita buat pilihan, kemudian mudah-mudahan pilihan ini pilihan yang baik. Sebab tu dalam agama kita pun kan dia ada panggil istikharah ini. Istikharah makna kita mohon pemilihan daripada Allah Taala. Minta Allah tolong pilih untuk kita. Akan tapi orang Melayu ni lepas istikharah dia pilih nak kahwin je. Dia faham nak kahwin je baru ada istikharah. Lain-lain tak ada. Akan sebenarnya istikharah ni apa-apa saja. Apa-apa urusan kita yang kita nak akan. Contoh kita kata nak sambung belajar ke, tak nak sambung belajar. Akan memang kita kata sambung belajar tu umumnya baiklah. Agama suruh kita cari ilmu. Tetapi boleh jadi tak baik. Akan boleh jadi orang ni bila mana dah ada ilmu dia jadi sombong. Akan Allah Taala tahu tu di hujung-hujungnya macam mana. Akan maka Allah Taala awal-awal lagi jadikan tak payah belajarlah. Akan bila kita dah istikharah maka boleh jadi tanda kita mana tak payah belajar sebab boleh jadi sombong. Akan jadi kita kata ni macam juga kita kata orang buat sesuatu jadi kadang-kadang dia akan jadi kita kata jadi tak baik. Akan sebab tu minta pilihan Allah Taala. Allah Taala pilih orang ni terbaik untuk kehidupan dia. Akan taruh ni saja. Akan nak buat kerja kau akan tak nak buat kau tak nak buat kau nak ada pilihan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana kita menerima pilihan Allah Subhanahu Wa Taala berlaku sesuatu, contoh kita kedengar sebab tak sambung kerja, tak sambung belajar tadi, akan kita jadi payah kerja dan sebagainya. Payah kerja tu baik untuk kita. Akan boleh jadi bila dapat kerja kita dah jadi bos besar, akan jadi sombong pula. Akan jadi sombong, tak ingat ke masjid dan sebagainya. Akan dengan sebab tak ada kerja kita rajin pergi masjid beribadat Allah Taala nak beri baik akan di akhir kepada kita. Akan baik. Jadi yang tu dia kata kena serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan sekalian. Syekh Abu Muhammad Asy-Syajari mengatakan pilihan yang mengandungi bahaya hendaklah kamu serahkan kepada pemilih agung agar dia memilih yang baik bagimu. Berkata pula Syekh Abu Umar, tinggalkan sifat tamak, harapan yang tidak baik. Ini maknanya yang dikaitkan yang tak pasti lagi, yang masalah kita nak pilih serah pada Allah Taala. Kemudian dari sudut tamak tu yang tu confirm dah tak baik. Kan Islam pun larang sifat tamak ini. Akan maka bila tamak tu maka yang tu tak boleh serah kepada Allah Taala. Sifat tinggalkan sifat tamak. Akan tamak ni tak boleh. Akan tamak ni macam mana? Apa arti tamak? Sebab ada tamak yang dibenarkan oleh agama. Akan tamak untuk kita kata nak buat baik, tu agama suruh. Yang dikatakan tamak yang dilarang tu tamak artinya menghendaki sesuatu yang mengandungi bahaya. Yang ada bahaya. Akan macam tamak kepada harta tu ada bahaya. Ambil kita kata orang ada bahaya. Akan yang tu tinggal, yang tu tak boleh. Kami ingin memberikan sedikit keterangan tambahan. Menyerahkan diri kepada Allah berarti memohon kepada Allah agar dia memelihara kita dari apa-apa yang baik dalam perkara-perkara yang mengandungi bahaya. Mana itu yang dikatakan arti serah. Arti serah tu mana kita mohon, kita minta. Bila kita minta ni tak bermakna kita tak ada tangan, angkat tangannya. Kita minta juga dengan makna kita usaha.
Kita usaha, kalau kita minta baik, usaha baiklah. Kita usaha buat melakukan kebaikan. Kemudian kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kepada kita kebaikan-kebaikan. Kemudian lawan kepada tafwid itu kita kena tangguh. Kemudian saya nampak tak datang dah. Akan masuk masa dia dah. Jadi kita akan sambung pada muka surat 289 lah. 289 kelah kita dah buka nanti ya. Kita akan sambung pada muka surat 289 lawan daripada tafwid. Wallahu alam. Jadi kita baca pun tak panjang mana, cuma mukadimah panjang. Sebab apa? Sebab nak tengok kitab macam ni. والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.